Kita boleh lihat betapa susah dan dhaifnya mereka ini, yang mana dengan keadaan mereka sekarang, sukar bagi mereka untuk mendapatkan keperluan harian, terutamanya sumber air bersih. Alhamdulillah, dengan bantuan daripada ramai pihak, kami telah berjaya membina projek pembinaan telaga di West Bengal, India. Dengan adanya telaga air yang dibina ini, penduduk-penduduk di sana, terutamanya kanak-kanak di perkampungan Islam, dapat menikmati sumber air bersih bagi keperluan harian mereka. Namun ini adalah permulaan daripada kempen yang kami laksanakan, dan saya nak tekankan sekali lagi bahawa ramai lagi saudara Islam kita di sana yang mana mereka masih belum dapat menikmati sumber air yang bersih. Sekali lagi saya nak mengajak anda semua untuk terus bersama kami supaya kami dapat bina lebih banyak telaga untuk kita salurkan kepada mereka semua. Jadi jom didik diri kita jadi baik, sama-sama kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi sahabat semua yang dirahmati oleh Allah. Pada malam ini dengan kurniaan daripada Allah kita dapat bertemu lagi secara live yang berlangsung di Facebook dan juga di IG. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan pada malam ini topik yang kita akan bicarakan adalah satu topik yang sebenarnya berat bagi saya. Satu topik yang kalau difikirkan ini bukanlah topik yang saya ingin perkatakan pada malam ini. Sebab dia adalah satu tajuk yang sangat berat. Tajuk yang saya sendiri pun banyak kekurangan, yang saya sendiri pun selalu muhasabah diri dan selalu cuba untuk nak mempertingkatkan bakti kita kepada orang tua kita. Tetapi ini adalah merupakan satu peringatan kepada diri saya terlebih dahulu dan moga ia juga menjadi satu manfaat kepada kita semua. Iaitu tajuk hari ini berkaitan dengan manusia yang paling hampir dengan kita, yang mana jiwa kita ini cenderung untuk nak kasih dan sayang kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Hati kita ini akan sentiasa bergantung dan terlekat dengan mereka yang selalu berbuat baik pada kita. Tak ada sesiapa pun manusia yang lebih baik ihsannya, yang lebih banyak kemuliaannya selepas daripada Allah Azza wa Jal selain daripada orang tua kita. Tak ada pemberian pun dan tiada anugerah pun yang lebih besar yang Allah anugerahkan kepada kita selain daripada anugerah orang tua dalam hidup kita. Siapa yang memiliki nikmat orang tua, nikmat ibu dan bapa, maka seharusnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan mereka yang telah kehilangan orang tuanya, bakti kita kepada mereka tidak akan terhenti setelah mereka meninggalkan kita, tetapi ia akan berterusan sehinggalah kita yang meninggalkan dunia ini. Maka Allah Azza wa Jal dalam menekankan hak orang tua ini, Allah menggandingkan sebutan hak Allah dan juga sebutan hak orang tua. Allah menggandingkan syukur kepada Allah dengan syukur kepada orang tua. Dan Allah wasiatkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua selepas daripada Allah menyuruh kita. Minta maaf, ini terjatuh.
Iaitu Allah berwasiat kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua selepas daripada Allah berpesan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Dalam sebuah firman Allah dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan Allah mengatakan dalam suratul Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita tengok macam mana Allah menyuruh kita untuk nak berbakti kepada orang tua selepas daripada Allah perintahkan kepada kita untuk menyembahnya dan tidak mempersekutukannya. Dan itu merupakan salah satu arahan daripada Allah yang menggambarkan betapa pentingnya aspek orang tua dalam kehidupan kita. Kerana Allah menyebutnya selepas daripada tuntutan yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, iaitu menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Justru Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tiga ayat yang Allah turunkan dia sentiasa berganding dengan tiga ayat yang lain. Iaitu Allah tidak akan menerima tiga aspek ini, melainkan kalau kita melakukan tiga perkara yang menjadi gandingannya. Allah kata antaranya, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan tidak mentaati Rasul, maka tidak diterima daripada dia. Dan Allah kata, wa aqimus salata wa atuz zakah. Maka sesiapa yang menunaikan salat tetapi tidak menunaikan zakat, maka Allah tidak akan menerimanya daripada dia. Dan Allah mengatakan dalam suratul Luqman, anishkurli wali walidayk. Bersyukurlah kepada aku dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Sesiapa yang tidak bersyukur kepada orang tua, maka tidaklah dia bersyukur kepada Allah. Dan Allah pesan lagi dalam suratul Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kami telah berwasiat kepada manusia untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua yang mana ibunya dalam keadaan menghadapi kesukaran di atas kesukaran, dan kemudian sampailah bercerai susu selama tempoh 2 tahun. Allah kata, bersyukurlah kepada aku dan orang tuamu, dan kepada akulah engkau akan kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sekiranya orang tua kamu menyuruh kamu untuk nak melakukan dosa yang paling besar, iaitu dosa mensyirikkan Allah, maka Allah kata, fala tuti'huma, janganlah kita mentaati mereka, tetapi teruskanlah berdamping, bersahabat dengan mereka di dunia ini dengan baik. Dan ayat-ayat itu menunjukkan bahawa betapa pentingnya orang tua dalam kehidupan kita. Walaupun mereka mungkin bukan beragama Islam, tetapi wajib kita untuk nak menjalinkan silaturahim, menjaga hati mereka, menggembirakan mereka. Walaupun mereka menyuruh kita untuk nak melakukan perkara yang paling Allah benci dan paling Allah murka, iaitu mempersekutukannya, kita tidak boleh berlaku durhaka, menaikkan suara kita kepada mereka, tetapi kita hanya tidak taat dalam perkara yang maksiat. Kerana kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tiadalah ketaatan kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Sang Pencipta. Maka sekiranya kita bersahabat, menjalinkan ukhuwah bersama saudara se-Islam kita, itu merupakan satu kewajipan. Bagaimanakah dengan hak orang tua yang lebih utama untuk nak kita menjalinkan persahabatan dengannya? Dan sifat berbakti kepada orang tua ini adalah merupakan sifat para anbiya, sifat yang telah Allah puji kepada Nabi Yahya alaihi salam ketika Allah berkata, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Nabi Yahya adalah seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, dan dia bukanlah seorang yang jabbar, seorang yang brutal, seorang yang zalim berlaku maksiat. Dan Allah puji
Allah ceritakan tentang Nabi Isa alaihi salam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah telah menjadikan aku ini seorang yang berbakti kepada orang tuaku. Allah puji Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Allah menceritakan kisah perdebatan ataupun diskusi antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Nabi Ibrahim kata, "Salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya." Salamun alaik. Walaupun ayahnya tak mau dengar lagi. Ayahnya menghalau Nabi Ibrahim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Dia menghalau Nabi Ibrahim. Dia menolak seruan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim puji ayahnya, sebut dan panggil ayahnya dengan panggilan yang baik, ucapkan dengan ucapan yang baik, salamun alaik, salam sejahtera ke atas engkau wahai ayah. Aku akan cuba untuk nak meminta ampun untuk engkau. Kemudian Allah menceritakan juga tentang Nuh, doa Nabi Nuh alaihi salam yang sentiasa mendoakan orang tuanya, Rabbighfirli wali walidai waliman dakhala baitiya mu'minan. Wahai Tuhan, ampunkanlah aku dan ampunkanlah orang tua aku dan orang-orang yang memasuki rumah aku dalam keadaan beriman. Kerana berlaku baik kepada orang tua itu satu perkara yang sangat besar. Kelebihannya tak perlu lagi dipertikaikan. Hak-hak mereka adalah hak yang paling besar selepas daripada Allah Azza wa Jal. Tak ada sesiapa pun yang mampu mengingkari perkara tersebut melainkan orang yang buta hatinya. Ingatlah ketika mana kita dalam keadaan yang kecil, ketika mana kita masih lagi bayi, masih lagi dalam keadaan yang sangat lemah, ketika mana kita ini dikandungkan oleh ibu kita selama 9 bulan dalam keadaan yang sangat susah demi kesusahan, yang mana ibu kita berada dalam keadaan yang sakit, berada dalam keadaan yang tertekan. Tetapi bila mana kita semakin membesar, bila semakin kita membesar dalam perut dia, ibu kita akan semakin sakit dan semakin berat. Tetapi dia tetap semakin besar kegembiraannya, semakin besar harapannya untuk melahirkan kita. Dan ketika mana ibu kita melahirkan kita, ibu kita seolah-olah melihat kematian itu di hadapan matanya. Tetapi apabila melihat kita dilahirkan di sisinya, maka ibu kita terlupalah segala kesakitan yang dialaminya. Dan kita ketika melihat kita, maka besarlah harapannya. Dan kalau diberikan pilihan antara kematian dan kehidupan kita, ibu kita akan memilih kita hidup dan dia mati. Selagi mana kita dapat hidup dengan baik, kemudian ibu kita terus berkhidmat untuk mendidik kita, untuk membesarkan kita. Ibu kita memeluk kita, memberikan kita minum, memberikan kita makan, mendahulukan rehat kita daripada rehatnya. Dan bila kita makan, dia merasakan itulah keseronokan yang sangat besar dalam hidupnya. Kita ini merupakan biliknya. Di mana sahaja kita berada, ibu kita akan cuba berada di samping kita. Tempat yang selalu kita duduk, tempat yang kita selalu tidur adalah dalam pelukan ibu kita. Dan bila mana kita menangis, ibu kita bersabar. Ibu kita akan selalu membela kita dalam keadaan yang mana ibu kita sanggup berlapar demi kita kenyang. Ibu kita sanggup berjaga malam demi untuk nak kita tidur. Ibu kita sanggup bersusah payah dan penat supaya kita yang berehat. Kalau dalam keadaan kita sakit, ibu kita lah manusia yang akan kelihatan lebih sakit daripada kita. Kesedihannya, kegusarannya, kalaulah diberi pilihan, maka nescaya ibu kita yang memilih untuk dialah yang ditimpa sakit itu supaya kita boleh hidup dalam keadaan yang sihat. Dan dia akan sentiasa bersabar dan terus bersabar dalam membesarkan kita. Sekalipun mungkin dia selalu akan berleter, selalu akan marah kepada kita, tetapi semua itu dilakukan demi kebaikan kita, supaya kita membesar sebagai manusia, sebagai insan yang boleh memberikan manfaat kepada agama dan umat. Ayah kita adalah permata hati kita.
adalah hati kita. Bila mana kita lahir di dunia, kita menjadi permata hatinya. Kita ini adalah harapan bagi ayah kita. Bila mana ayah kita melihat kita, maka akan seolah-olah bersinar dunia ini. Bila mana ayah kita bersalam dengan kita, hilanglah segala keresahan, kepenatannya. Bila mana ayah kita melihat senyuman kita, maka itulah kebahagiaannya terpancar daripada wajahnya. Ayah kita betapa banyak dipenat untuk diri kita. Betapa banyak usahanya untuk nak memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Selalu bermusafir, selalu bekerja keras untuk kerehatan kita, untuk kualiti kehidupan kita, untuk masa hadapan kita. Ayah kita bergembira bila mana kita bergembira. Ayah kita bersedih bila mana kita bersedih. Ayah kita berjaga demi kita. Ayah kita akan menghabiskan banyak masanya untuk mentarbiah kita, untuk nak membetulkan diri kita, kehidupan kita, mendidik kita supaya kita mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ayah kita akan cuba untuk nak menjauhkan kita daripada segala kesukaran. Hak orang tua adalah hak yang sangat agung dan sangat mulia. Kelebihan orang tua tak mampu untuk nak kita hitung dengan jari jemari kita. Kecintaan seorang ibu adalah kecintaan yang paling telus. Kecintaan yang lebih besar daripada segala-galanya, daripada sesiapa sahaja. Mungkin kita dicintai oleh suami ataupun isteri kita. Mungkin kita dicintai oleh anak-anak kita dan sahabat-sahabat kita. Tetapi cinta mereka, walau setinggi mana sekalipun, tak akan mampu untuk nak menandingi cinta orang tua kita terhadap kita. Keikhlasan kasih orang tua kita terhadap kita. Kejujuran mereka dalam menasihati kita dan mengasihi kita dalam keadaan mereka inginkan segala kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab tu kita kena menjaga hak orang tua ini dengan sebaik-baiknya. Kewajipan kita kepada mereka ni antara sebesar-besar kewajipan. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan, seorang lelaki datang kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian dia kata, "Ya Amirul Mukminin, ummi ajuzun kabirah." Wahai Amirul Mukminin, ibu aku seorang yang sangat tua dan aku selalu dukung dia. Aj'aluha ala dhahri. Aku jadikan dia, aku dukung dia, angkat dia di belakang aku. Dan aku dukung dia. Adakah, dia kata, awa addaitu syukriha. Adakah aku telah membalas jasanya? Umar kata, tidak. Kemudian dia bertanya, lima ya Amirul Mukminin. Kenapa wahai Amirul Mukminin? Kata dia, innaka taf'al dhalika biha wa anta tad'u Allah 'azza wa jalla an yumitaha wa kanat taf'alu dhalika bik wa hiya tad'u Allah an yutila 'umrak. Kamu buat ini dalam keadaan yang kamu mengharapkan semoga Allah mencabut nyawa ibu kamu. Dan ibu kamu melakukan perkara sedemikian, menjaga kamu, mendukung kamu, mengasihi kamu dalam keadaan dia berdoa kepada Allah, semoga kehidupan kamu ini panjang dan sejahtera. Maksudnya, Umar nak bagi tahu mesej kepada kita, anak-anak pada zaman sekarang. Kalau kita ni banyak, kita nak jaga seorang orang tua, 10 anak nak jaga seorang tua pun sangat susah. Tapi seorang ibu, seorang bapa boleh menjaga 10 orang anaknya. Dan kalau kita menjaga orang tua ketika mana mereka sudah dalam keadaan yang sudah sangat tua, dalam keadaan yang sakit, mungkin ada yang sebahagian nyanyuk, ada masalah, lumpuh dan sebagainya. Anak-anak mungkin hanya menjalankan tanggungjawab dalam keadaan yang ingin melepaskan beban tersebut. Dan mungkin mengharapkan orang tuanya mati, semoga beban itu dapat dilepaskan pada dia. Tetapi orang tua dulu bersusah payah menjaga kita, memelihara kita, dalam keadaan mengharapkan semoga nyawa kita ini hidup panjang, semoga kita hidup bahagia. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri, dia kata pada satu masa, bainama rajulun yatufu bi ummihi qad hamilaha ala unuqih.
aku melihat ada seorang lelaki yang mana dia tawaf dalam keadaan dia paut, diangkat umminya di belakang dia. Kemudian dia kata, ya ummah, tarini jazaituk, adakah kamu melihat aku ini telah membalas jasamu? Dan Ibnu Umar masa tu berhampiran dengan lelaki tersebut. Kemudian Ibnu Umar kata, wallahi la tadqatan wahidah. Tak ada sikit pun boleh membalas. Takkan boleh nak membalas sedikit pun, satu pun daripada jasanya. Subhanallah. Ibu kita, jasanya memang kita tak akan boleh nak bayar. Tak kiralah kita ni rasa kita sudah kaya, kita sudah menjadi jutawan. Kita boleh membelikan istana, boleh berikan kenderaan yang macam-macam yang mungkin mereka tidak boleh berikan kepada kita. Tapi demi Allah, sesekali kita tidak akan mampu untuk nak membalas jasanya. Cukuplah jasa ibu kita yang telah menjadi asbab kita ini dilahirkan ke dunia ini. Menjadi asbab untuk nak kita mendapat peluang merebut syurga Allah, menjadi hamba Allah yang lebih baik. Sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, berbakti kepada orang tua antara amalan yang paling mulia, antara ibadah yang paling menghampirkan diri kita kepada Allah, antara ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Dan inilah bakti ataupun medan yang mampu membuat kita meraih pahala yang sangat besar, yang diampunkan dosa-dosa kita, yang boleh kita mendapatkan kejayaan syurga Allah dan keredaan Allah. Dan Allah telah menjadikan keredaan ibu bapa itu sebagai punca untuk nak mendapatkan keredaan Allah. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi SAW bersabda, ridha Rabbu fi ridha al-walid wa sakhtur Rabbu fi sakhtil walid. Keredaan Allah itu bersama terletak pada keredaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan orang tua. Dalam sebuah hadis, datang seorang lelaki yang datang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Kemudian Nabi SAW berkata kepada dia, ahayyun walidak, adakah orang tua kamu masih lagi hidup? Kata dia, na'am, ya. Maka Nabi kata kat dia, fa fihima fajahid, berjihadlah pada orang tua, berjihadlah di sisi mereka, tak payah datang ke sini, berjihad, jaga orang tua kamu. Dalam riwayat yang lain kata lelaki itu, ubayi'uka 'ala al-hijrati wal jihad abtaghi al-ajra min Allah Ta'ala. Aku berbai'ah kepada engkau ya Rasulullah untuk berhijrah, untuk berjihad bersama demi untuk mendapatkan pahala dan ganjaran daripada Allah Azza wa Jal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, fahal min walidayka ahadun hayy, adakah ada daripada kalangan orang tua kamu yang masih lagi hidup? Katanya, na'am, bal kilahuma, bahkan ya Rasulullah, bahkan kedua-duanya. Maka Nabi kata, fatabtaghil ajr min Allah, dan kamu masih lagi cuba mencari mendapatkan ganjaran daripada Allah, maksudnya kamu nak datang mencari pahala di sini sedangkan kamu boleh mendapat pahala yang besar di sana bersama orang tua kamu. Qala na'am, ya. Kemudian Nabi SAW kata kat dia, farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma, pulanglah kepada orang tuamu dan berbuat baiklah, perbaikilah dampingan kamu dengannya. Dalam riwayat lain, lelaki itu dia kata, wa taraktuhuma yabkiyan, aku meninggalkan mereka dalam keadaan menangis, tapi aku sanggupkan tinggal mereka menangis untuk aku datang berjihad bersama dengan kamu ya Rasulullah. Nabi suruh balik. Nabi kata, adhikhuma kama abkaitahuma, tertawakan kembali mereka sebagaimana kamu tinggalkan mereka dalam keadaan yang menangis. Hadis ini menunjukkan bahawa walaupun jihad fi sabilillah antara amalan yang paling mulia di sisi Allah, tetapi kita tidak boleh keluar pergi menunaikan jihad, melaksanakan jihad, berperang fi sabilillah tanpa keizinan daripada orang tua. Dan sudah tentu itu di dalam jihad yang berbentuk fardu kifayah dan berbentuk fardu ain. Kerana jihad itu juga ada pelbagai bentuk. Ada yang jihad fardu ain yang wajib ke atas kita semua, ada juga fardu kifayah. Dan hadis ini menunjukkan bahawa berbakti kepada orang tua adalah salah satu bentuk daripada jihad fi sabilillah.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah taala? Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Ataupun dalam riwayat ayyul a'mali aqrabu ila jannah? Apakah amalan yang paling menghampirkan diri kita ke dalam syurga Allah? Nabi kata, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud tanya, thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Kedua Nabi kata, berbakti kepada orang tua. Qila ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nabi kata, al-jihadu fi sabilillah. Nabi dahulukan berbakti kepada orang tua mengatasi jihad fi sabilillah. Nabi letak berbakti kepada orang tua dalam martabat yang kedua selepas daripada salat yang merupakan tiang kepada agama. Nabi menggolongkan berbakti kepada orang tua bersama dengan afdalul ibadat, amalan ibadat yang paling mulia dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Allah sebut wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan ke atas kamu untuk nak tak ada sesiapa pun yang kamu sembah selain daripada Allah. Dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada orang tua. Allah suruh kita jaga orang tua kita selepas kita jaga Allah. Hak ketuhan yang paling tinggi, hak Allah adalah kita tidak mempersekutukan Allah. Hak manusia yang paling utama untuk nak kita dahulukan adalah hak orang tua. Subhanallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, Muawiyah As-Sulami, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aradtu an aghzu wa qad ji'tu astashiruk. Ya Rasulullah, aku nak berperang tapi aku datang untuk nak meminta pandangan kepada kamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, hal laka min adakah kamu masih memiliki ibu? Katanya, na'am, ya. Maka Nabi kata, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Maka kamu ada ibu lagi tak? Nabi kata, tetaplah kamu di sisinya, di sampingnya. Dan satu riwayat menyebut ilzam rijlaha fa thammal jannah. Tetaplah kamu dengan kakinya, maka kamu akan mendapat syurga. Itu riwayat yang betul. Riwayat yang tidak tepat adalah yang mengatakan bahawa syurga itu terletak di bawah kaki ibu. Tetapi yang Nabi kata adalah tetaplah kaki. Maksudnya kita berada bersama dengan ibu kita. Di mana sahaja keperluannya, di mana sahaja ibu kita berpijak, di situlah kita ada untuk nak memenuhi keperluannya. Berbakti kepada orang tua antara amalan yang akan menghasilkan keberkatan ke dalam hidup kita, dalam rezeki kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Sesiapa yang ingin rezekinya diperluas, umurnya dipanjangkan, maka sambungkanlah silaturahim. Silaturahim adalah satu perhubungan yang berteraskan kepada rahim ibu. Ibu, rahim ibu yang melahirkan sebuah keluarga. Kita menyambungkan, menautkan kembali ukhuwah itu. Sekiranya fadilat dan ganjaran ini boleh terhasil daripada silaturahim, apatah lagi dengan ibu kita yang merupakan punca sumber rahim yang melahirkan zuriat dan anak-anak. Dan kita akan melihat dalam dunia ini, Allah akan membalas sebagaimana apa yang kita lakukan kepada orang tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu berdasarkan kepada amalan kita. Daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, birru aba'akum taburrukum abna'ukum. Berbuat baik kepada orang tua kamu, anak-anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Maksudnya,
Kalau kita nak anak-anak kita berbuat baik kepada kita, jaga kita, maka kita jagalah orang tua kita. Kita bakti kepada orang tua. Dan kita boleh menyaksikan betapa orang yang derhaka kepada orang tuanya selalu mendapat balasan daripada Allah di dunia ini lagi. Dan ini merupakan salah satu daripada balasan Allah terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia yang seharusnya dia paling jaga. Kita jangan sesekali derhaka kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan dalam sebuah hadis menyebut, tak ada dosa pun yang mana Allah nakkan ianya ataupun Allah tergesa-gesa untuk nak membalas di dunia ini lagi selain daripada dosa apa dia? Uququl walidain. Selain daripada dosa kita berbuat baik kepada orang tua kita. Dan sekiranya kita tidak menjaga ini, maka apa lagi yang kita mahu, atau apa lagi yang bermanfaat kepada kita dalam dunia ini. Dan antara hasil daripada kita berbakti kepada orang tua, Allah akan mempermudahkan urusan kita, melapangkan kesempitan kita, memakbulkan doa kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang kisah tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua. Kemudian mereka pun bertawassul kepada Allah dengan amal saleh mereka. Semoga Allah menghilangkan kesukaran yang mereka alami dan menolak batu itu daripada pintu gua. Dan salah seorang pun berkata, Allahumma innahu kana li abawani shaykhani kabiran wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala fana'a bi talab ash-shajari yawma falam arih alayhima hatta nama fahalabtu ghabuqahuma fawajadtuhuma na'imain. Dia kata, ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah tua, dan aku tidak akan mendahulukan minuman malam ibu bapa aku ini melebihi sesiapa. Dan satu hari aku ini ketika mana bekerja, ketika mana aku sedang menternak, maka aku terlambat. Dan bila aku pulang, aku mendapati orang tua aku pun berdiri. Tua aku itu sampailah mereka bangun pada waktu subuh. Maksudnya tak ada sesiapa pun yang boleh minum makan malam itu selain daripada orang tuanya. Tak ada anaknya, isterinya pun tak boleh minum selagi ibu bapanya tidak menjamahnya. Tetapi ibu ayah ni dah tidur, dia berdiri di sisi katilnya sampailah terbitnya waktu fajar. Berapa lama jam sampailah mereka bangun dan minum. Maka dia doa, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, sekiranya apa yang aku lakukan itu demi untuk nak mendapatkan keredaan-Mu, wajah-Mu, maka lapangkanlah aku daripada apa yang menimpa aku ini, iaitu lapangkanlah kami ini daripada batu besar yang menutupi pintu gua ini. Lalu Allah pun buka sedikit pintu gua tersebut. Ini menunjukkan orang yang berbuat baik pada orang tuanya, makbul doanya. Orang yang buat baik pada orang tuanya, Allah akan berikan kelapangan dalam kehidupannya. Kadang-kadang bila mana kita macam kita ada kesusahan, mungkin kita rasa sedih, kita rasa ada diuji dengan ujian-ujian dalam kehidupan kita. Kita ingat balik, adakah ada ibu dan ayah kita terasa hati dengan kita? Kita telefon mereka, kita ingat mereka, tanya khabar mereka, belanja mak ayah kita, gembirakan mereka, dan pasti Allah akan lapangkan urusan kita. Allah pasti akan mengabulkan doa ketika itu. Berbuat baik kepada orang tua antara punca dosa kita diampunkan oleh Allah. Allah kata, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan memadam kejahatan.
apatah lagi kebaikan yang paling mulia dan disukai oleh Allah. Datang seorang lelaki kepada Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar, "Ya Rasulullah, inni asabtu dhanban 'aziman fahal li min taubah?" Ya Rasulullah, aku ini telah melakukan satu dosa yang besar, adakah boleh untuk aku bertaubat? Macam mana aku nak bertaubat? Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, "Hal laka min Adakah kamu masih lagi memiliki ibu?" Katanya tak ada. Nabi tanya, "Hal laka min khalah?" Adakah kamu ada lagi makcik? Dia kata ada. Maka Nabi kata, "Fabirraha." Berbuat baiklah kepada dia. Maksudnya Nabi kata, nak taubat, khidmat kepada mak kamu. Kalau mak kamu tak ada, antara manusia mak kamu sayang adalah kakak ataupun adik dia, maka jagalah mereka. Dan sekiranya inilah antara yang kita kata apa? Hasil daripada berbuat baik kepada orang tua, maka kita rebutlah ganjaran Allah ini. Kita tunaikan hak ibu bapa dan orang tua kita ini. Janganlah sampai kita terlepas daripada mendapatkan tiket untuk kita semua ke syurga. Mereka yang memiliki orang tuanya yang masih hidup, rebutlah peluang ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Raghima am thumma raghima am thumma raghima am." Alangkah ruginya, alangkah ruginya dan alangkah ruginya. Nabi sebut. Sahabat bila dengar alangkah rugi, mestilah benda ni satu benda yang sangat penting. Dia pun tanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa yang rugi ya Rasulullah? Nabi pun jawab, "Man adraka abawaihi 'inda al-kibar, ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah." Siapa yang sempat bersama dengan orang tuanya ketika mereka ini sudah tua, sama ada seorang ataupun dua, tetapi dia tidak dapat masuk syurga. Itu malang. Bila kita ada ibu bapa yang sudah tua, inilah masanya untuk nak kita berbakti menjaga orang tua kita. Inilah masanya untuk nak kita rebut entah berapa lama tempoh mereka hidup di dunia. Sama ada tak lama lagi, sooner or later akan datang masa yang mana Allah akan mengambil mereka daripada kehidupan kita. Kebiasaannya Allah akan menarik ibu bapa kita lebih dahulu daripada kita. Kalaulah kita tak boleh mampu bersabar, kita tak tahu, mungkin 5 tahun, mungkin 7 tahun, mungkin 2 tahun, bersabarlah. Khidmatlah mereka, rebutlah tiket ke syurga ini. Janganlah kita terlepas daripada mendapatkan tiket untuk nak kita pergi ke syurga. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua. Ibu bapa ada hak-hak yang perlu kita tunaikan. Dan antara hak-hak yang perlu kita tunaikan kepada orang tua kita, yang pertama sekali adalah kita berlaku ihsan kepada orang tua kita. Kita cakap dengan mereka dengan kata-kata yang baik, dengan perbuatan yang baik. Allah kata, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha ad-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī saghīrā." Bila Allah perintahkan kepada kita untuk nak berbakti kepada orang tua, ketika mana mereka ini sudah tua, maka Allah kata, janganlah kamu kata dengan satu benda yang paling ringan di sisi kamu, seperti kita kata, sama ada kita kata, macam kita merengus, macam kita kata, alah, ni, sama ada kita nak membentak, ya, alah. Jangan. Wala tanharhuma, jangan kamu herdik orang tua kamu. Tetapi wa qul lahumā qawlan karīmā, tapi katalah kepada mereka dengan kata-kata yang mulia.
wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Naungilah mereka, rendahkanlah dirimu, sayap kamu, sayap kehinaan. Allah kata sayap adzulli minar rahmah. Kerana kasih sayang kepada orang tua kita, kita kena rendahkan sayap kita. Rendahkan ego kita. Sekaya mana pun kita, sebesar mana pun kita, tetapi kita di sisi ibu bapa kita adalah anak kecil yang kita kena hinakan diri kita. Kita tak boleh mengangkat mendabik dada di hadapan orang tua kita. Orang tua kita lah yang menjadi asbab kita hari ini menjadi seperti apa yang kita jadi pada hari ini. Kalau kita kaya kerana orang tua ini jugalah antara menjadi asbab kita ini mampu menikmati segala kesenangan kita pada hari ini. Jangan mendabik dada. Jangan kita ada ego terhadap orang tua, kita tak mau mengalah. Tak kiralah kita ini Perdana Menteri sekalipun. Tak kiralah kita mufti sekalipun. Tak kiralah kita CEO, pengarah ataupun apa sekalipun jawatan kita. Bila kita berada di hadapan orang tua kita, tunduk. Allah kata, janahadzul. Zul ni maksudnya kehinaan. Maksudnya, you have to feel that ibu bapa kamu is in upper hand. Kalau mereka kata tak apa, you are right. Allah gunakan perkataan sayap seolah-olah bila kita nak kasih kepada ibu ayah kita, macam burung yang merendahkan sayap. Burung yang merendahkan sayap, bila nak jaga anak-anak dia daripada bahaya, dia akan turunkan sayap dia, akan peluk. Begitulah kita seharusnya kepada orang tua kita. Kita dakap mereka. Kita sentiasa tunjukkan yang mak ayah kita lebih daripada kita. Kalau kita nak beri apa-apa kepada mereka, jangan bila beri itu, kita nak buatkan mak ayah kita berterima kasih kepada kita. Jangan terima kasih daripada mak ayah. Mak ayah kita don't deserve untuk nak terima kasih kepada kita. Kita yang kena berterima kasih kepada ibu dan ayah kita. Kalau nak beri, jangan nampak macam kita ni bagi pada mereka, kita berada tangan yang di atas. No. Jangan buatkan mereka berasa malu untuk nak menerima pemberian daripada kita. Jangan buatkan mereka berasa nak segan ataupun nak berterima kasih kepada kita. Tak. Kasih mereka pun tak akan mampu kita balas. Jangan mengharapkan terima kasih daripada mak ayah kita. Lebih tua mereka, lebih penting untuk nak kita jaga. Sebab Allah bila mana menggunakan perkataan birrul walidain, bir adalah satu bentuk kebaikan yang Allah gunakan dalam Al-Quran, menunjukkan amalan itu mempunyai ganjaran yang sangat besar di sisi Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai darjat al-bir selagi mana kamu tidak mampu memberikan apa yang kamu suka. Kita boleh bagi apa yang kita tak suka, apa yang kita dah tak berapa pakai, tetapi nak bagi apa yang paling kita sayang, itu paling suka. Nak dapat pahala Allah, buat macam tu. Sebab nak dapatkan pahala bir, disentiasa akan bermain-main dengan perasaan kita. Perasaan kita, emosi kita. Allah melarang kita daripada buruk adab kita, buruk kelakuan kita dengan mak ayah kita. Jangan naikkan suara. Jangan menunjukkan bantahan kita secara langsung kepada mereka. Jangan sakitkan hati mereka. Apatah lagi kita membentak, mengherdik mereka. Wal'iyadzubillah. Tapi Allah kata, Qul lahuma qawlan karima. Kata-kata yang mulia. Bukan qawlan yang lembut, lainan semata-mata. Tak. Allah kata qawlan karima. Kata-kata yang mulia. Kata-kata yang boleh menyejukkan hati mereka. Kata-kata yang boleh menyebabkan mereka berasakan mereka lah ibu bapa kepada kita. Mungkin bentuk perkataan, cara itu mungkin berbeza di antara keluarga dan keluarga yang lain. Mungkin berbeza di antara satu tempat dan satu tempat yang lain. Adab yang perlu kita jaga bersama orang tua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ternampak ada seorang lelaki yang berjalan di belakang seorang lelaki. Kemudian Abu Hurairah tanya, man hadha? Dia kata, qala abi. Disebut nama ayah dia. Abu Hurairah tegur. Dia kata, itu tak beradab. Janganlah sebut ayah kamu dengan ayah kamu. Maksudnya nak panggil dengan panggilan yang baik.
wala tajlis qablahu wala tamshi amamah. Kalau nak duduk, jangan duduk sebelum ayah kamu. Kalau nak berjalan, jangan kamu berjalan di hadapan. Seolah-olah kamu ketua, ayah kamu kena ikut kamu. Nak duduk, jangan duduk sebelum kamu. Maksudnya macam kalau kita nak makan, dahulukan orang tua kita. Kita dahulukan orang tua kita. Mungkin kaedah itu berbeza di antara satu keluarga, budaya, tradisi dan lain-lain. Tetapi apa pun apa yang dinyatakan Abu Hurairah, kita kena jaga adab kita bersama dengan orang tua kita. Wajib bagi kita untuk nak berlaku lembut terhadap mereka. Wajib kepada kita untuk mengasihi mereka baik daripada sudut kata-kata ataupun perbuatan. Dahulukan salam kepada mereka. Panggil mereka dengan panggilan yang baik. Buatlah apa-apa yang mereka suka selagi mana tidak melanggar perintah Allah. Duduklah di samping mereka. Bermanjalah dengan mereka. Tidurlah di riba mereka. Walaupun kita tua, kita tetap adalah bayi kepada ibu dan ayah kita. Itu hak yang pertama ibu bapa kita mesti dapat daripada kita. Yang kedua adalah sekiranya ibu bapa kita memerlukan belanja daripada kita, kita belanja mereka. Kita berikan nafkah kepada mereka. Apatah lagi sekiranya ibu dan ayah kita orang yang susah. Maka kita sampaikan, kita bantu mereka, kehidupan mereka. Kata Nabi SAW dalam riwayat An-Nasa'i, inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum. Anak kamu adalah antara hasil terbaik kamu, maka makanlah daripada hasil anak-anak kamu. Apa yang kita ada adalah milik orang tua kita juga. Berikan, kongsikan kepada mereka untuk nak merasai apa yang kita nikmati pada hari ini bersama. Kemudian, hak yang ketiga adalah kita taat kepada orang tua. Kerana berbakti itu tidak akan sempurna tanpa ketaatan. Kalaulah mak ataupun ayah kita menyuruh kita ataupun ada keperluan yang tertentu untuk nak kita tunaikan, maka lakukanlah dengan segera. Jangan kita lengah-lengahkan. Janganlah kita bantah. Seboleh-bolehnya kita dahulukan keperluan mereka lebih daripada kita. Bila kita merasakan ibu dan ayah kita suruh kita untuk nak buat something yang kita malas, something yang kita tak suka, ingatlah Allah kata wa wassaynal insan. Allah sebut kalimah wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan ataupun biwalidayhi husna pada 3 surah dalam Al-Quran. Allah sebut dalam suratul Ahqaf, Allah sebut dalam suratul Luqman, Allah sebut dalam suratul Ankabut. Ingat, itu pesan Allah. Kita dahulukan ibu bapa kita, kehendak ibu bapa kita daripada kehendak kita, kerana wasiat daripada Allah Rabbul Alamin. Ada dalam satu kisah yang saya dengar daripada sebagian masyayikh yang bercerita. Ada satu kisah seorang lelaki itu meninggal. Bila dia meninggal, hari itu pula hari pernikahannya di Arab sana. Dan kemudian bila si ibu terkejut mendengar anaknya meninggal di hari pernikahannya, dia datang dan dia tengok jenazah anak dia tu masa tu dalam keadaan yang macam tidur. Muka dalam keadaan yang senyum, dalam keadaan yang tenang. Ibu dia tu jadi macam tak percaya. Ibu dia meraung-raung. Ibu dia kata, ini anak aku ni tipu ni, dia prank ni, dia tak tidur ni, tengok muka dia senyum. Sampailah seorang syekh, imam yang datang ke rumah tersebut. Bila melihat, dia terdetik, anak ini pasti ada satu kelebihan. Dia bertanya kepada si ayah, apa yang anak ni buat sebenarnya? Apa rahsia anak ini seolah-olah mendapat kematian yang sedemikian rupa? Maka ayah dia kata, anak aku ini seorang yang selalu mendahulukan aku. Sebelum kami minta, dia dah letak. Sebelum shampoo kami habis, dia dah belikan shampoo. Sebelum barang ini habis, dia dah belikan aku dulu. Sebelum kami minta, kami sebut apa yang kami perlukan, dia dah bawa mai dulu. Ini saya rasa saya yang bercakap pun tak mampu nak buat benda tu. Kita nak buat, tapi subhanallah, birrul walidain antara perkara yang paling susah nak buat.
Sebab itu ni antara topik yang paling sukar untuk nak kita sebut dan kita cakap. Tapi bila kita cakap, kita nak ingat kepada diri kita juga. Dan Allah berikan husnul khatimah. Banyak cerita-cerita baik yang kita dengar bagi orang-orang yang selalu berbuat baik kepada orang tuanya. Dan sebaliknya orang-orang yang ada buat naik kepada mak ayah dia, subhanallah, pasti akan mendapat balasan yang seumpama. Ibu kita kalau panggil kita, kita kena taat. Dalam ketika kita salat sunat sekalipun, kalau mak ayah kita panggil kita, kita kena pergi. Ingat tak dalam kisah Juraij? Kisah Juraij, seorang hamba Allah yang saleh, seorang yang rajin beribadah. Dia rajin solat. Ketika dia solat sunat, mak dia datang, dia tak jawab sebab dia nak dahulukan solat dia. Hari kedua mak dia datang panggil, dia tak jawab sebab dia nak completekan solat dia. Hari ketiga, sampailah mak dia dah marah, mak dia pergi doa kat dia. Kita jangan doa anak kita benda-benda yang tak baik. Walaupun apa sekalipun, sebab doa ibu ini adalah doa yang makbul. Jadi dia pergi doa supaya Juraij ni diuji dengan pelacur. Dia pergi doa benda-benda bukan-bukan. Tapi Allah makbulkan. Sampailah memang ada seorang pelacur yang cuba nak datang goda dia, tak dapat. Dan kemudian pelacur itu berzina dengan orang lain, dapat anak. Maka dia pergi tuduh Juraij adalah bapa kepada budak. Ini kisah yang berlaku pada Bani Israel sebelum daripada zaman Nabi SAW. Maka akhirnya budak itu pun bercakap dan karamah daripada Allah. Budak itu pun bagi tahu bahawa ayah dia bukanlah Juraij, tapi ayah dia adalah seorang pengembala kambing. Tengok macam mana Allah makbulkan doa ibu Juraij ni. Walaupun ketika itu Juraij tak menyahut ibunya, bukan ketika dia main, tidur, malas ataupun tengah sibuk dengan urusan dunia. Juraij tengah solat, tengah buat solat yang afdal, ibadah yang paling mulia. Tetapi kerana ibunya mendoakan keburukan kepada dia, Allah makbulkan doa ia. Jangan kita ambil mudah dengan doa daripada mak dan ayah kita. Dan kita kalau ada berselisih pandangan dengan mak dan ayah kita, sometimes kita just leave it alone. Biarkan, tak apalah, mak dan ayah kita rasa pandangan dia betul, lagilah can. Ada masa kita tak perlu argue. Kalau kita argue tu mungkin boleh bawa perbalahan, boleh bawa kepada mungkin menyakiti hati mereka. Jangan kita buat. Ada masa kita bagi, give the credit, give the advantage to mak dan ayah kita. Dan hak yang keempat yang perlu kita tunaikan kepada orang tua kita adalah mendoakan orang tua kita. Itu salah satu daripada kita menghargai ibu dan ayah kita. Nabi SAW dalam hadis riwayat Abi Daud, Nabi kata, "Idza sana'a ilaiku ahadukum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'u bihi fad'u lahu." Sampailah hatta tahu annakum qad kafa'tumu. Kalaulah ada orang buat baik pada kamu, balaslah kebaikannya. Tetapi sekiranya tidak mampu, maka doakanlah banyak-banyak kepada mereka sehingga kamu menyangka kamu telah membalas jasa mereka. Dan sudah tentu kita tak boleh balas jasa mak dan ayah kita. Sebab tu kita kena banyak doakan ibu bapa kita. Dalam Al-Quran Allah tunjukkan doa, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi, mendidik, membesarkan kami ketika mana kita kecil. Doakan mak dan ibu dan ayah kita. Jangan sesekali kita abaikan ibu dan ayah kita dalam setiap doa kita. Dan saya pun sendiri akan cuba untuk nak doa, Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu antara doa pertama saya dalam doa saya. Apa-apa doa saya dalam salat, di luar salat, itu doa yang pertama saya akan panjatkan. Ya Allah, ampunkanlah ibu bapa aku, kasihilah, rahmatilah ibu dan bapa aku. Dan doa ini jangan kita ambil mudah, ni antara bakti kita yang paling besar kepada orang tua kita. Dan doa ini akan menguji keikhlasan kita dalam kita berbakti kepada orang tua. Nabi SAW masa dia cakap,
idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath sadaqatun jariyah aw 'ilmun yantafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lah. Anak Adam bila dah mati terputus segala amalannya melainkan 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang saleh. Doa anak yang saleh tetap akan memberikan kesan kepada orang tua kita walaupun mereka telah mati. Sebab tu jangan kita menyangka kalau kita dah kehilangan orang tua kita, kita tak boleh berbakti lagi pada orang tua kita. Sedangkan doa itulah yang akan menentukan sama ada kita ikhlas dan berbakti pada orang tua ataupun tidak. Doa kita dengan Allah, hanya Allah yang maha mengetahui. Orang lain tak nampak. Kalau mereka masih hidup, kita bagi duit, kita bagi harta, kita bagi rumah, bagi kereta, orang lain boleh tahu. Mungkin kerana niat kita nak cuba tunjuk yang kita anak yang baik. Mungkin kita cuba ada perasaan riak. Mungkin kita cuba menyakitkan hati orang lain dan sebagainya. Tetapi bila mereka telah meninggal, tak ada siapa yang melihat kita mendoakan ibu dan ayah kita selain daripada diri kita sendiri dan Allah Rabbul Alamin. Dan boleh jadi doa itu memberikan kesan yang sangat baik kepada orang tua kita. Bayangkanlah orang tua kita mungkin sedang diazab di dalam kubur. Mungkin mereka tinggal dalam kubur dalam keadaan yang gelap. Tiba-tiba dengan doa daripada kita, Allah ampunkan. Allah lapangkan kubur mereka. Allah terangkan kubur mereka. Dan mereka gembira dan merasa senang dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Apa lagi bakti yang mereka, apa lagi kegembiraan yang mereka boleh dapat selain daripada ketenangan, kelapangan di alam barzakh sana. Maka jangan kita ambil mudah dengan soal doa anak yang saleh kepada orang tua kita. Adakah kita mendoakan orang tua kita setiap kali kita salat? Adakah hari-hari kita mendoakan orang tua kita dengan seikhlas hati kita? Ataupun kita hanya berdoa kepada Allah untuk ibu bapa kita ketika hari raya semata-mata? Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, jangan sesekali kita mendurhakai ibu dan ayah kita. Nabi SAW pernah menyebut dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i, la yadkhulul jannah aqa, tidak masuk syurga orang-orang yang derhaka kepada orang tuanya. Tak masuk syurga. Dan akibatnya di akhirat nanti Allah kata, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Orang-orang yang putuskan silaturahim pun balasan yang di akhirat kelak adalah Allah tulikan mereka, Allah pekakkan mereka dan Allah butakan mereka. Apatah lagi sekiranya kita memutuskan hubungan kita dengan orang tua kita. Nabi SAW pernah ditanya, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Aku nak bagi tahu kepada kamu tentang dosa yang paling besar. Nak tahu tak? Nabi ulang 3 kali. Sahabat kata, bala ya Rasulullah. Bahkan ya Rasulullah, Nabi sebut al-isyraku billahi wa uququl walidain. Mensyirikkan Allah dan mendurhakai orang tua, itu dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar Nabi SAW sebut. Nabi kata, kullu dhunub yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, semua dosa Allah dengan kehendak Allah, Allah lewatkan, Allah tak balas melainkan dekat hari kiamat, kecuali mendurhakai orang tua. Fa innahu yu'ajjilu li sahibihi qabla al-mamat. Siapa yang derhaka kepada orang tua dia, Allah akan balas dengan segera sebelum dia mati lagi. Yang ni kita tak mahu. Jangan derhaka pada orang. Bahaya kadang-kadang bila kita rasa macam ada masalah dalam hidup ni, sometimes kita tak perasan. Rupanya itu adalah hasil daripada kita menyakiti hati. Kita ada mengabaikan hak orang tua kita. Dan insya-Allah kalau kita jaga mak ayah kita, Allah pasti akan menjaga kita. Jagalah orang tua kita semasa mereka masih hidup dan selepas mereka meninggal. Kalau mereka dah meninggal, selalulah bersedekah untuk ibu dan ayah. Dalam hadis Aisyah, seorang lelaki ditanya kepada Nabi SAW, inna ummi, ibu aku ini telah meninggal, walam tusi, dan dia tak sempat nak berwasiat, wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Aku rasa kalau dia boleh cakap, dia masih hidup, dia akan bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Adakah dia akan mendapat ganjaran kalau aku dapat bersedekah untuknya? Nabi kata, na'am.
Ya, dan kalau kita nampak sekarang ni makanan yang mak kita selalu masak untuk kita dulu, yang selalu suapkan untuk kita dulu, sedekahkan makanan sebegitu. Beli dan bagi pada orang. Dan sedekahkan pahala daripada ibu dan ayah kita. Ingat, mereka sangat memerlukan itu. Apa lagi yang lebih bertuah daripada seorang ibu bapa yang memiliki anak yang mampu menjadi sumber ilmu yang bermanfaat, yang mampu, yang banyak bersedekah dan selalu mendoakan. 3 amalan yang hanya akan berterusan setelah kita mati, ada 3-3 itu pada anak kita, tak ada apa lagi yang lebih gembira bagi kita setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Banyakkan istighfar untuk mak dan ayah kita. InsyaAllah kita doakan, moga Allah jadikan kita anak yang saleh. Anak yang saleh. Teruskan untuk nak kita berbakti kepada orang tua kita dan minta kepada Allah semoga bantu kita untuk nak berbakti kepada orang tua kita, insya-Allah. Baik, saya ingat sekadar itu sahaja dulu kelas kita ataupun perkongsian kita pada malam ini, insya-Allah. Dan barakallahu fiik, moga Allah berikan kita manfaat bersama. Ini semua peringatan daripada untuk diri saya sebenarnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh lihat betapa susah dan dhaifnya mereka ini, yang mana dengan keadaan mereka sekarang, sukar bagi mereka untuk mendapatkan keperluan harian, terutamanya sumber air bersih. Alhamdulillah, dengan bantuan daripada ramai pihak, kami telah berjaya membina projek pembinaan telaga di West Bengal, India. Dengan adanya telaga air yang dibina ini, penduduk-penduduk di sana, terutamanya kanak-kanak di perkampungan Islam, dapat menikmati sumber air bersih bagi keperluan harian mereka. Namun ini adalah permulaan daripada kempen yang kami laksanakan, dan saya nak tekankan sekali lagi bahawa ramai lagi saudara Islam kita di sana yang mana mereka masih belum dapat menikmati sumber air yang bersih. Sekali lagi saya nak mengajak anda semua untuk terus bersama kami supaya kami dapat bina lebih banyak telaga untuk kita salurkan kepada mereka semua. Jadi jom didik diri kita jadi baik, sama-sama kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita boleh lihat betapa susah dan dhaifnya mereka ini, yang mana dengan keadaan mereka sekarang sukar bagi mereka untuk mendapatkan keperluan harian, terutamanya sumber air bersih. Alhamdulillah, dengan bantuan daripada ramai pihak, kami telah berjaya membina projek pembinaan telaga di West Bengal, India. Dengan adanya telaga air yang dibina ini, penduduk-penduduk di sana, terutamanya kanak-kanak di perkampungan Islam, dapat menikmati sumber air bersih bagi keperluan harian mereka. Namun ini adalah permulaan daripada kempen yang kami laksanakan, dan saya nak tekankan sekali lagi bahawa ramai lagi saudara Islam kita di sana yang mana mereka masih belum dapat menikmati sumber air yang bersih. Sekali lagi saya nak mengajak anda semua untuk terus bersama kami supaya kami dapat bina lebih banyak telaga untuk kita salurkan kepada mereka semua. Jadi jom didik diri kita jadi baik, sama-sama kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala.